الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمين صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal setelah kita mengulang kaji pada minggu lepas, dan kali ini kita ingin meneruskan pada halaman 155 dengan penuh ceria, penuh bersemangat. Walaupun mungkin ada yang tertanya-tanya apakah pengumuman yang akan diumumkan pada petang nanti, pada hari esok dan seterusnya, apa yang berlaku, tetapi sudah tentunya hidayah daripada Allah ini akan memberikan ketenangan. Zikir dengan az-zikra ini akan memberikan ketenangan pada hati ketika gundah, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus ceria saatnya tahun 2021 ini kita sudah pun pada 10 hari yang kedua ya, yang perlu kita teruskan dengan penuh ceria gembira. Dalam masa yang sama kita berhati-hati ikut SOP yang ada ya, apabila kita keluar, dan kita mendoakan yang terbaik untuk negara kita, untuk seluruh dunia. Yang pastinya Allah memberikan apa yang ada pada hari ini, ada hikmah yang tersembunyi. Paling pastinya 2020 mencatatkan satu ayatillah, iaitu COVID-19. Dan apakah ayyamillah, apakah hari-hari kebesaran ataupun hari big day yang menyebabkan kita ingat pada tahun 2020? Salah satunya My Quran Time bersama tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita ingin meneruskan pada tahun ini, hari ini, dengan surah Al-A'raf pada halaman 155. Jadi saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook ataupun di YouTube, di Twitter, beritahu pada kawan, jom kita dengar. Mungkin ada yang awal tahun dia mula sibuk, tapi kita kena pastikan bahawa untuk mengubat hati, untuk memastikan jiwa kita terus kuat pada tahun 2021 ini adalah dengan kita kembali kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin ya rabbal alamin. Kita memanjatkan mohon pada Allah Subhanahu taala diberikan hidayah, dan pada hari ini kita akan sama-sama meneruskan kalau kita selalu memohon hidayah, dan hidayah ini yang dibekalkan oleh Allah untuk kita semak dari masa ke semasa adalah Al-Quran. Dan pada halaman 155 ini ada panduan. Kita mulakan majlis kita ini sebentar tadi dengan surah Al-Fatihah. Kita ingin membaca juga doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan menariknya pada hari ini, kalau tuan-tuan mungkin menanti kepada pengumuman pada petang nanti ya, bagi yang melihat menonton secara live, di dalam halaman ini juga ada pengumuman. Ada juga pengumuman yang amat penting 1400 tahun yang lepas telah diberitahu, dan pengumuman ini bukan kerana pasal esok, lusa dan minggu depan, tetapi pengumuman ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita yang abadi yang kita akan tengok bersama. Jadi mungkin tuan-tuan yang di Facebook boleh cuba meneka dekat ayat mana, ayat 38 ke 39, 40, 41, 42 atau 43 yang Allah umumkan pengumuman seruan kepada kita semua. Jadi kita tengok sinopsis pada hari ini, apakah kandungannya. Bermula daripada ayat 38 hingga 39, balasan kepada pendusta kebenaran. Ya, itu yang disampaikan. Kita akan lihat bagaimana balasan ini, bagaimana dialog di antara orang yang mendustakan kebenaran. Pada ayat 40 hingga 41 dinyatakan tentang balasan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang digelar sebagai mujrimin, orang yang derhaka ataupun orang yang zalim pada ayat 41. Dan kemudian pada ayat 42 hingga 43, kalau katakan sebelumnya bercakap tentang neraka, tentang azab, ayat 42, ayat 43 bercerita tentang syurga, bagaimana balasan, ganjaran yang Allah tawarkan kepada kita semua. Mari sama-sama kita mulakan bacaan 38 ayat 38 hingga 41 bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran, ayat kita pada hari ini daripada muka surat 155, juzuk yang ke-8, sambungan daripada ayat yang ke-30 8 ya. Ayat yang cukup menggetarkan jiwa kita apabila kita melihat maknanya, dan kita melihat tadi sinopsis bagaimana kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan syurga neraka, bagaimanakah roh kita nanti, adakah diterima oleh langit, adakah disambut oleh para malaikat, adakah kitab suratan amal kita sampai kepada Ailiyin. Mudah-mudahan kita dapat yang baik-baik Ustaz. Jadi ayat ini betul-betul memberi pengajaran kepada kita, peringatan yang cukup besar yang sepatutnya akan menggetarkan dan juga menakutkan jiwa kita, insya-Allah. Sama-sama kita baca ayat 38 hingga ayat 41. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 38 hingga 41 yang menjelaskan dalam ayat 38 Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah terdahulu daripada kamu. Jadi ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-37 tuan-tuan, ya, bercakap tentang bagaimana apabila orang-orang yang telah diazab apabila masuk ke neraka diseru kepada mereka, ya, apakah perkataannya? Allah menyatakan udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum, ya, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah terdahulu daripada kamu. Jadi masuk, ya, umat demi umat, umat demi umat daripada jin dan manusia finnar. Jadi bila berlaku perkara ini, apa yang ditekaskan? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Bila masuk ke dalam neraka itu, Allah bawakan secara jelas perkara ini. Apakah perangai orang yang masuk ke neraka ini? Sesama mereka akan melaknat, ya, la'anat ukhtaha, kepada saudara mereka, ya, merujuk pada umat-umat yang terdahulu. Dan hatta idza daraku, ya, apabila dia berkumpul di dalamnya jami'ah, qalat, ya, orang-orang yang terakhir mereka kepada orang-orang yang terawal, rabbana haula adalluna faatihum adaban dhi'fan minan nar, ya, dia orang yang kemudian ustaz, ya, dia pergi menyalahkan orang yang awal. Dia kata dialah dulu yang ajak saya buat jahat, dialah yang menyebabkan adalluna, iaitu menyesatkan kami. Dan Tuhan, dia cakap pada Tuhan, cakap pada Allah, faatihim adaban dhi'fan minan nar, bagi sikit, bagi lebih sikit pada mereka. Dia tak puas hati. Dia minta doa supaya dia minta bagi lebih pada orang yang lebih awal. Yang menyebabkan dia masuk, yang menyebabkan dia masuk neraka. Pasal dia ni influencer, dialah dekat Facebook yang bagi benda-benda tak bagus ini. Kemudian saya terklik, kan, saya tersuka pula menjadi follower dia ni sebenarnya yang sepatutnya kena denda lebih. Ini perkataan yang disampaikan. Kata Allah membalas perkara tersebut, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Sebenarnya setiap yang masuk ke neraka itu memang diganda-gandakan balasannya, tetapi kamu tidak mengetahui. Ya, salah seorang ulama menyatakan dalam tafsir Qurtubi menyatakan bahawa mengapa siksaan di antara satu dengan yang lain ini tidak diketahui ataupun disembunyikan, pasal nak berikan rasa tak puas hati di kalangan orang-orang yang masuk neraka ni. Dia tak puas hati, dahlah kena bakar, kemudian rasa tak puas hati dengan orang sesama sendiri, itu lagi membakar, ustaz. Ya, jadi ini perkara yang berlaku pada ayat 38. Dan sambung lagi, ya, pasal kalau kita tengok pada muka surat ini, kalau kita nak cakap tentang kata kuncinya ialah orang masuk neraka ini dia suka menyalahkan orang lain. Orang yang masuk ke syurga dia suka bertanggungjawab, ya, dia tak minta kredit lebih-lebih, dia akan minta dia selalu berdoa pada Allah. Jadi apakah sambungan pada ayat ke-39? Waqalat ulahum, ya, berkatalah orang yang masuk terlebih dahulu kepada yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu kerana perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi yang awal pula
yang awal tu dia beritahu kepada yang lewat masuk, maksudnya orang-orang dia kira macam apa, pemimpin tu dia beritahu pada follower dia, engkau pun sama je kan, kau nak cakap lebih pula, nak bagi aku lebih, engkau apa ikut, dia cakap begitu ya. Sesama sendiri saling menyalahkan, menyatakan, dan si follower ataupun pemimpin ataupun influencer tu menyatakan fadzuqul azab bima kuntum taksibun, rasakan kerana apa yang kamu buat. Jadi maksudnya apa? Di dalam neraka ini dia melambangkan kepada orang-orang yang di atas dunia ini, dia influence orang buat tak baik. Kemudian dia kalau dia ada masalah, dia akan tidak bertanggungjawab, dia akan salahkan orang lain. Ya, yang kita doakan kepada kita tuan-tuan, bagi ibu ayah, bagi pemimpin yang ada, kita adalah orang yang bertanggungjawab. Makin kita dekat dengan Al-Quran, kita makin bertanggungjawab. Kita tak ada cepat menyalahkan orang lain. Kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan kisah Iblis dan Adam. Adam bila tersilap ustaz ya, terus mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ini menzalimi diri kami. Kami bersalah, Adam dan Hawa. Tetapi bagi iblis, bila dia dah dilaknat ustaz ya, bila dia dah tersilap itu, apa yang dia buat? Dia cakap Allah pula, awaitani, engkau yang menyebabkan aku ini jadi sesat, jadi itu ini dan sebagainya. Jadi perangai iblis itu, dia cari follower dia di atas muka bumi untuk sama karakter dia, dan kemudian bila sampai ke dalam neraka, jin wal ins, di kalangan jin dan manusia, maksudnya penggoda kita ada dua ustaz ya, sama ada jin ataupun manusia ya, dan sifatnya memang saling salah menyalahkan, tidak bertanggungjawab atas apa yang dilaksanakan. Dan selepas itu Allah menyatakan apakah sebab mereka ini saling menyalahkan di antara satu sama lain, yang kita doa agar kita tidak jadi begitu. Dalam ayat yang ke-40, innalladzina kazzabu biayatina, yang pertama mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tak kisah, dia rasa macam Quran ni tak penting, hidayah Allah ni tak apa, tak baca pun tak apa, tak perlu dirujuk. Yang pertama. Dan yang keduanya ialah wastakbaru, sombong ya, yang kita doa agar kita jangan mudah melekehkan, menghinakan kebenaran walaupun kecil ustaz ya, kebaikan. Jangan kita rasa alah ini sikit saja. Kerana apa? Kerana sikit sahajalah iblis melihat bahawa dia lebih betul, lebih mulia daripada Adam, menyebabkan dia tidak mahu mengaku kebenaran yang dibawakan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi apakah yang berlaku kepada orang yang mendustakan ayat Allah, yang sombong dalam hidup kita ini? La tufattahu lahum abwabus sama. Yang pertama ialah tidak dibukakan walau sedikit pintu langit pertama. Ya, bukan abwabus samawat tetapi abwabus sama. Langit pertama pun tak nak buka. Bila roh dia, bila meninggal, roh nak pergi, nak dialu-alukan di langit pertama pun malaikat tak nak buka. Malaikat tidak mahu mengalu-alukan. Dan yang keduanya, wala yadkhulunal jannah, tidak masuk ke syurga hatta yalijal jamal. Ya, kalau dia baca sampai situ saja ustaznya, bila kita dengar hatta, oh rupanya macam ada harapan. Yalijal jamal, oh unta, okey, kalau unta pergi mana tu? Fi samil hayat. Kan, bukan sampai unta masuk syurga, tetapi sampai unta masuk lubang jarum ya. Perkara ini adalah satu frasa tentang betapa mustahilnya bagi orang-orang yang sombong dan juga mendustakan ayat Allah untuk masuk ke syurga. Wa kadzalika najzil mujrimin, ini adalah balasan kepada orang-orang yang kriminal ya, yang membuat jenayah dalam hidup ini, iaitu syirik kepada Allah, iaitu takbur dan juga mendustakan ayat Allah. Jadi ayat 41 Allah menambahkan lagi pencerahan kepada kita betapa azab itu memang dahsyat. Kita baca sekali lagi ayat 41 Ustaz untuk sama-sama kita jelas. Baik, kita baca ayat 1, mudah-mudahan kita tak termasuk golongan ini, dan mudah-mudahan jangan kita biarkan dosa kita diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kita. Kan inilah sebagaimana Ustaz Fazil sebut, mereka saling menyalahkan. Maka saling melaknat antara satu sama lain dalam neraka nanti. Mudah-mudahan kita tak tergolong dengan orang yang mengungkapkan dialog dalam neraka, bahkan kita menjadi ahli-ahli syurga. Amin insya-Allah. Amin. Ayat 41 Ustaz Oh ni ayat ni besar Ustaz. Besar. Bagaimana siksaan dia biasanya orang cakap mihad ini adalah buaian yang kita naik waktu kecil dulu. Seronok patutnya. Sepatutnya seronok kan? Maksudnya penuh kasih sayang. Ini Allah kata Jahannam sebagai buaian. Cuba bayangkanlah. Baik. A'udzubillahi lahum min jahannam
فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Sadaqallah. Na'udzubillah. Disediakan bagi mereka hamparan-hamparan daripada api neraka, disediakan tempat berehat mereka daripada api neraka, dan di atas mereka ada selimut daripada api neraka, ghawash, iaitu penutup. Wa kadzalika najzil zalimin, ini adalah balasan kepada orang-orang yang zalim, yang saling merasa sombong. Dalam istilah sekarang ustaznya, sama ada sombong ataupun apa istilahnya, degil. Ada saya berjumpa dengan satu family ini, dia kata ayahnya sombong pada anaknya, degil pada anaknya. Yang si anak pun degil pada si ayahnya. Dua-dua rasa diri betul. Kan? Jadi sebenarnya ayat ini memberi perhatian kepada kita, yang paling tinggi sekali degil dan sombong itu apabila seseorang itu menjadi kufur. Tetapi bagi orang Islam, kita mengambil pelajaran daripada ayat ini, ada teguran daripada ayah ataupun daripada ibu, daripada isteri, daripada anak, semuanya itu akan menyebabkan kita makin tunduk kepada kebenaran, agar kita ini tidak mendapat balasan yang seperti mana Allah nyatakan pada ayat ini. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada halaman 155, dakhala maksudnya adalah masuk, yang digunakan pada ayat 38 sebentar tadi, iaitu Allah menceritakan bahawa umat-umat semuanya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini kerana mereka sombong ataupun mendustakan ayat Allah. Tetapi apa yang berlaku kepada orang yang beriman, beramal soleh, insya-Allah kita akan sama-sama lihat apakah yang berlaku, macam mana Allah beri nikmat demi nikmat, rahmat demi rahmat. Sebelum itu kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Kita nak teruskan berkenaan dengan hukum idgham yang kita dah belajar semalam. Yang mana idgham ni dia ada pecahan dia. Idgham kita boleh faham dari sudut idgham tu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, masukkan huruf mati itu ke dalam huruf selepas itu. Baik, idgham terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kita lagi membincang tentang nun mati dan tanwin, hukum pada hukum idgham. Iaitu idgham ada dua, satu bila gunnah, yang kedua idgham bi gunnah. Apakah idgham bila gunnah? Kita lihat slide yang seterusnya. Idgham bila gunnah yang bermaksud idgham bila gunnah ialah idgham tanpa dengung. Dia tidak ada dengung. Huruf dia ada dua sahaja, lam dan ra. Kita lihat contohnya yang selalu kita baca. Dalam ayat kita baca ada dalam ayat yang pertama kita baca 38 tadi. Baris yang kedua tu. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ummatul tanwin berjumpa dengan lam. Lam adalah huruf idgham bila gunnah. Maka cara baca itu tanwin tu dimasukkan dalam lam secara total. Maknanya tidak ada lagi tanwin nun tu. Ummatun dah tak ada dah. Tak boleh baca ummatun la, tak boleh. Ummatul la'anat. Juga sama pada ayat kedua tu, walakilla
Asal dia walakin. Nun mati tu asalnya. So bila jumpa dengan lam, maka kita kena masukkan nun tu dalam lam secara semua. Walakilla, nun dah tak ada. Juga sama pada perkataan nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Tak boleh kita baca min, tak ada dengung tu tak boleh. Terus masukkan nun dalam ra. Mir rabbihim. Okey, baik. Yang kedua ialah idgham bi gunnah ataupun kita biasa sebut idgham ma'al gunnah. Yang bermaksud idgham bi gunnah ialah idgham beserta dengung. Idgham itu memasukkan huruf ke dalam itu beserta dengan dengung. Hurufnya ada 4. Ya, waw, nun dan mim. Macam-macamlah kita boleh sebut yauman ke, yanmu ke. Ada 4 huruf. So bila nun ataupun tanwin mati bertemu dengan salah satu daripada huruf 4 ni, ya, waw, nun dan mim, maka kita kena baca dia dengan idgham bi gunnah beserta dengan dengung. Masuk dan beserta dengan dengung. Tadi bila gunnah masuk saja tak dengung. Ini masuk beserta dengan gunnah ataupun dengung. Tengok contoh ayat yang terakhir. Liqaumin ya'lamun. Min tanwin berjumpa dengan ya. Liqaumin ya'lamun. Lahwan wa la'iba. Tanwin berjumpa dengan waw. Lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayat. Fanujjiya man nasha. Nun mati bertemu dengan nun. Fanujjiya man nasha. Maka suara gunnah tu kena panjangkan berserta dengan dengung. Ini caranya ialah memasukkan huruf tu. Masukkan apa? Masukkan tanwin ataupun nun mati tu ke dalam huruf selepasnya. Kalau ya, yalah liqaumi, maknanya suara kita tu berlaku dalam 2 corong. Satu di mulut, masuk dalam ya kalau berjumpa dengan ya. Yang kedua keluar di hidung. 2 corong. Hidung gunnah, kemudian di mulut itu huruf yang dimasukkan tu. Kalau ya, yalah. Kalau waw, waw lah. Contoh kita baca miwal, miw. Kenapa kita muncul mulut? Sebab nun tu masuk dalam waw. Kemudian dalam pada masa yang sama juga serentak kita mesti melakukan gunnah di hidung. Suara keluar daripada 2 corong, mulut dan juga hidung. Serentak, mula serentak, habis serentak. Bukan hidung dulu, miu baru masuk waw, bukan. Ataupun bukan mulut saja, miu tak masuk hidung, dua-dua. Ya berdaan ma'an. Mula serentak, wa yantahiyani ma'an, dan akhir pun serentak. Miu wal wala liqaumin ya'lamun. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Hari ini bila gunnah dan ma'al gunnah ya. Okey, jadi kita dah tahu ada 2 huruf bila gunnah dan ma'al gunnah tadi ada 4 huruf Ustaz ya. Dan insya-Allah kita akan saling simak menyimak selepas ini lagi untuk tajwid kita, dan kita ingin teruskan pada bahagian kedua daripada halaman 155. Kali ini kita dibekalkan, ditawarkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau kita lihat kisah tentang Adam dan Hawa, sebenarnya iblis menggoda kerana nak bawa ke neraka. Tetapi sebenarnya Adam dan Hawa yang apabila mengaku kesilapan dan terus cepat-cepat bertaubat kembali pada Allah, itu satu hidayah daripada Allah. Sebenarnya nak kembali balik ke daerah asal, iaitu ke syurga Allah. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 42, 43. Apakah syurga? Syurga banyak kali dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam surah Al-A'raf ini ada 1, 2, 3 banyak perkara menarik. Jom kita baca bersama insya-Allah. Baik, kita nak baca sesungguhnya bila Ustaz Fazul sebut tentang iblis tadi, Nabi Adam tadi semua sebagainya. Ada satu komen Ustaz, saya baca sikit ya. Razazali dia kata perangai iblis memang nak mencari sebanyak mungkin followers di dunia untuk masuk ke dalam neraka. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Ayat seterusnya adalah khabar gembira bagi orang-orang beriman, menjadi motivasi dan semangat kepada kita untuk terus beramal berbakti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 42 hingga 43. Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman serta melakukan kebaikan, beriman dan beramal soleh, kami tidak akan membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Mereka itu adalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menarik Ustaz ya. Pasal bila cakap iman dan amal soleh, sebenarnya ulaika ashabul jannah. Sepatutnya dah lengkaplah tu. Ya, tetapi rupanya ada perkataan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, yang kita pernah jumpa ayat ini di hujung surah Al-Baqarah. Jadi Allah nak ceritakan kepada kita, bagi orang yang beriman beramal soleh, seperti tuan-tuan, pada adik-adik yang mengikuti program My Quran Time ini, kita nak buat iman dan amal soleh Ustaz ya, nak solat, nak baca Quran, nak buat baik, pergi tempat kerja, buat elok-elok. Allah memberi peringatan kepada kita, kalau ada yang kata bahawa saya ni kalau nak jadi baik ni beratlah Ustaz. Contohnya kan, kalau saya nak baca Quran ni berat, tak macam dulu-dulu mudah sahaja kan, sekarang ni berat nak solat, berat. Sebenarnya Allah cakap la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan sesiapa pun. Ya, mengapa ada psikologi ataupun perkataan ini ditekankan? Kerana apa yang Allah berikan ini memang layak bagi kita. Lebih daripada itu, kalau kita ada ujian lah, kalau ada yang kata bahawa sekarang ni COVID-19 masih lagi ada pada tahun 2021. Ya, sebenarnya apa yang Allah berikan ini memang sesuai untuk masa ini. Ya, mungkin kalau kita berada pada waktu dahulu, pada zaman Nabi, lagi berat untuk kita berhadapan dengan cabaran yang ada. Jadi pada setiap masa ujian dan juga taklif yang Allah berikan kepada kita, ya, maksudnya suruhan-suruhan Allah, ia bukannya untuk Allah membebankan, tetapi Allah tahu bahawa kita mampu. Ya, mungkin cara saya, ustaz cara ustaz ya. Tuan-tuan yang berada di rumah, ada yang kata, ada baru ni di Penang, di Pulau Pinang, saya berjumpa dengan seorang anak ini ada ayah yang sakit contohnya. Jadi dia rasa macam dia kena berhenti kerja, dia kena uruskan keluarganya, tetapi insya-Allah sebenarnya ada ulaika ashabul jannah. Ya, kerana dia beriman dan kerana beramal soleh, terus buat kebaikan. Puan-puan yang masak, yang basuh baju, lipat baju, yang bekerja, ayah-ayah yang terus mencari nafkah. Sebenarnya itu kalau buat kerana iman pada Allah dan amal soleh, kalau rasa berat, bila kita masuk ke syurga nanti, kita akan nampak bahawa alamak, sebenarnya taklah berat sangat pun. Kan? Tak berat sangat pun. Kerana apa? Hilang penat semua. Hilang penat. Dia tak payah hilang penat sampai ke syurga. Kat dunia ni pun, kalau dekat ujung bulan dapat dalam akaun tu Ustaz ya, dapat akaun banyak nombor 000 kat belakangnya, itu pun kita rasa macam okey kan. Lepas tu dia rasa datang penat balik. Ya. Jadi Allah beritahu, kalau kita dapat syurga, kita akan lupa kepada kepayahan-kepayahan yang ada. Hum fiha khalidun. Itu yang menarik tu. Kekal di dalamnya. Berbanding dengan kita, mungkin kita boleh PKP kemudian boleh keluar balik Ustaz kan. Sekarang ni kita tak tahu apa yang akan diumumkan, sama ada kena duduk balik ke rumah ke tidak kekal. Tetapi yang paling kekal adalah happy ever after, yang kekal selama-lamanya untuk bergembira, itu bukan dalam Hollywood tetapi di dalam syurga. Dan Allah memberikan
gambaran bagaimanakah kebahagiaan happy ever after di dalam syurga itu pada ayat 43 ya. Wa naza'na, ini menarik ustaz ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah mencabut daripada hati-hati mereka yang masuk syurga ini, daripada mereka apa? Ghil. Ghil ini adalah permusuhan, kebencian dalam hati kita ataupun rasa dengki kepada orang lain. Mungkin ada kalangan kawan kita yang pernah menyakitkan hati kita, kita rasa macam tak selesa dengan orang itu. Mungkin ada pasangan kita yang pernah menyakitkan hati, maka kita pun rasa ghil ketika bercuti ustaz ya. Contohnya ada tuan-tuan yang bercuti, bila dalam cuti ingatkan nak happy, tapi dalam masa yang sama juga marah-marah contohlah kan. Semua itu boleh menimbulkan ghil. Orang tipu kita, orang pinjam duit kita tak pulang-pulang, kita akan ada rasa ghil ya. Tetapi apakah yang berlaku? Allah cabut perkara tersebut. Tajri min tahtihimul anhar, tak ada perkataan wa pun di sini. Allah cakap tajri min tahtihimul anhar, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Jadi apa kepentingan dicabutkan ghil? Ghil ini dalaman kita ustaz ya. Sebelum Allah beritahu tentang apa yang ada di luar, ada sungai yang cantik ya. Bila cakap tentang sungai di bawah, maksudnya ini adalah rumah kita, bawah ada sungai, bukan tepi sungai. Tetapi sebelum ada kawasan yang cantik, mesti dalam itu kena ada taman. Itu istilahnya ustaz ya. Kena ada taman. Bila dalam hati kita ada taman, kita tengok sungai, kita pergi bercuti ke apa ke, kita dengan rasa damai. Tapi kalau tempatnya ada sungai cantik keadaan, tapi dalam hati tak puas hati dengan penjaga hotel contohnya, pasal penjaga hotel tu garang sangat ke, tak nak angkatkan beg kita ke, ataupun dia overcharge, maka pada waktu itu apakah yang berlaku? Kita tak happy. Jadi Allah terangkan perkara ini, dan apakah yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk syurga, yang kita doakan tuan-tuan kita semua dapat ya masuk ke syurga ini. Perkataan orang masuk syurga berbeza dengan orang yang masuk neraka. Masuk neraka ni suka menyalahkan antara satu sama lain. Yang masuk syurga cakap alhamdulillahillazi hadana lihadza. Subhanallah ya. Segala pujian bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami lihadza. Kalau cakap jannah sepatutnya lihadhihi, tapi dekat sini lihadza. Pasal apa? Pasal bukan sekadar syurga sahaja dia punya puncak kepada hidayah kita. Pasal nak dapat ke syurga ni perlukan hidayah, kena ditunjukkan jalannya. Tetapi hadza ini merujuk kepada segala apa yang dinyatakan tadi, iaitu dicabutkan rasa dengki, rasa tak puas hati, dan juga dapat segala-galanya sungai dan segala nikmat yang ada. Maka itu dinamakan dirujuk kepada lihadza. Masa kesannya apa? Kesannya ialah kita akan amat bersyukur bukan kerana sekadar dapat jannah, tetapi kerana kita dapat pengalaman yang amat indah, yang happy ever after tadi di sana. Dan Allah dan doa orang yang masuk ke syurga, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maksudnya apa? Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Jadi inilah jawapan ya. Kalau katakan dalam surah Al-Baqarah, Nabi Adam turun, Allah kata mesti pegang kepada hudai, kepada hidayah Allah. Maka apa yang kita baca tuan-tuan dalam solat, kita minta hidayah. Kemudian kita baca Quran, kita dapat hidayah lebih lagi. Itu adalah untuk menaikkan taraf kita. Kita tahu bahawa dalam As-Sahani menyatakan hidayah ada 4 ya. Satu hidayah yang kita dapat tengok, lihat, itu semua orang ada. Tapi ada hidayah yang daripada kenabian, hidayah kerana kita baca Quran, dan ada hidayah yang menyebabkan kita sampai kepada lihadza, kepada syurga yang dicabut rasa dengki, tak puas hati. Itu sebabnya dalam orang Islam pun ustaz ya, walaupun orang Islam, dia tetap juga ada rasa tak puas hati dengan orang lain. Kan kadang-kadang orang dekat jalan raya dia potong kan. Kita beriman insya-Allah lepas ikut Quran time, entah tengah ikut Quran time pun sekarang. Tapi bila ada orang horn dekat kita memang akan rasa tak puas hati. Tetapi insya-Allah makin kita dekat dengan Allah, ghil itu kurang. Dan puncak kepada ghil, dengki, tak puas hati, I hate you contohnya, itu kurang apabila kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi previewnya sudah ada di atas dunia ini. Tidak mungkin kalau katakan anak cakap pada ayah I hate you kan, ataupun ayah pula cakap pada anak dia, pada isteri dia pula I hate you, saya benci awak. Kerana ghil itu kalau banyak sangat dalam jiwa kita, itu tandanya hidayah kurang. Ya, maksudnya Quran yang kita baca, solat yang kita mohon Allah beri hidayah, itu kita kena review balik agar Allah jaga dan beri hidayah, dan akhirnya kita kurang rasa ghil sehingga Allah berikan nikmat.
laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ini lagi satu bahagian yang menarik Ustaz. Ya, apa maksudnya? Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Masuk syurga Ustaz ya. Ini bukan dah bahasa di dunia, dah masuk syurga. Pada waktu ini ada testimoni. Ya, testimoni apa? Betul lah. Dia bukan betul macam Upin Ipin tu kan. Itu macam tak cukup mantap. Ini yang memang betul lah bahawa Nabi bawa kebenaran bila melihat kepada syurga, dan dalam hati itu rasa amat sejahtera, happy ever after. Pada waktu itu memang berbaloi betul, memang betul apa yang Nabi bawa. Wanudu. Inilah pengumumannya Ustaz. Pengumumannya apa? Mereka diseru antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Ya, apa maksudnya? Itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu kerana apa yang telah kamu lakukan. Ketika masuk syurga, dia cakap alhamdulillahillazi hadana. Segala pujian bagi Allah. Allah bagi hidayah. Kami ni tak ada buat apa-apa pun. Kerana kalau Allah tak bagi hidayah, kami memang tak akan masuk ke sini. Itu kata orang masuk syurga. Tapi apa kata Allah? Wa nudu antilkumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Pasal apa yang kamu buat, kamu warisi syurga. Dia lebih kurang macam anak belajar bersungguh-sungguh, kemudian ayah cakap, abah bangga Adam ataupun Ibrahim belajar ataupun Hajar belajar bersungguh-sungguh. Dia kalau dah belajar, dia dapat hadiah okey. Tapi bila ayah, mak cakap, abah bangga betul kamu ni. Walaupun ada masa malas suka main game, tapi kamu tetap belajar bersungguh-sungguh dan berjaya. Bila ayah, mak cakap pada anak pada waktu itu, apa perasaan Ustaz bila Ustaz habis daripada Mesir, ya, bila ayah, mak cakap begitu Ustaz? Rasa macam mana? Berbunga-bunga kan? Betul. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya, maksudnya saling bertolak-tolak untuk beri kredit. Saya tak buat apa-apa Allah kan. Nah kau dapatlah kerana apa yang kamu usaha ataupun amalkan. Kamu baca Quran betul-betul, kamu sampaikan, kamu buat itu, buat ini. Walaupun sebenar hakikatnya Allah yang memberi hidayah kepada kita untuk sama-sama bersama dengan Al-Quran. Membawa kita kepada situasi gambaran keseluruhan bagi halaman 155 itu tuan-tuan ya. Bahagian atas itu bercakap tentang apa yang berlaku di dalam neraka secara ringkasnya, ya. Okey, saling menyalahkan, pasal kau punya pasal. Okey, kemudian yang dituduh pula, apa sal pula aku, ya. Jadi kalau kita tengok di bawah kiri itu adalah buaian ataupun katil, tempat berehat adalah penuh dengan api neraka. Tetapi apakah yang berlaku di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dua perkara yang berlaku di mana hati akan dibersihkan. Tidak ada dengki, tidak ada jealous lagi Ustaz ya. Tidak ada jealous lagi. Dia dekat dunia ni jealous, cemburu itu ada ya. Tapi kat akhirat nanti tak ada. Pasal ada orang tanya kan tentang tak ada. Nanti kalau katakan jumpa orang lain dalam syurga nanti macam mana pula kan? Waktu itu dah tak ada dah real ya. Nanti kita bincang lain lah. Maknanya apa namanya, mungkin di kalangan kita orang beriman mungkin ada yang bersisih pandangan, bergaduh sikit, tapi dalam syurga tu macam mana Ustaz? Mana masing-masing saling sama-sama saling happy ever after. Salamun ya, dia akan saling menyatakan salam antara satu sama lain. Itu sebabnya kalau kita berbeza kumpulan, berbeza pendapat, itu biasa di atas dunia ini, tapi jagalah sebenar-benarnya dengan panduan hidayah daripada Allah agar kita dapat masuk ke syurga. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, elakkan mengajak orang lain melakukan sesuatu perkara tanpa berpandukan ilmu, tanpa berpandukan kebenaran, kerana ia nanti akan menyebabkan kita saling menyalahkan, saling disalahkan. Yang kedua, bertanggungjawab atas apa yang dibuat. Jangan salahkan orang lain. Itu adalah ciri orang yang beriman, yang beramal soleh. Dan yang ketiga, jangan mendustakan kebenaran dan sombong kerana ia menutup rahmat daripada langit sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-40. Sama-sama kita doa Ustaz agar kita menjadi ahlul jannah insya-Allah. Baik, sama-sama mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat masuk ke syurga-Nya. Kerana ingatlah apa yang Allah Taala nak berikan kepada orang-orang beriman, syurga-Nya terlalu mahal dan terlalu berharga untuk kita berbanding apa yang telah kita lakukan. Maka janganlah kita pelekehkan amalan walaupun sekecil amalan itu, kerana kita tak tahu, mudah-mudahan dengan amalan itulah kita dapat masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Terimakanlah amalan-amalan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kitab suratan amalan kami diterima ya Allah, berada di Aliyin, disaksikan oleh para hamba-hamba-Mu, para makhluk-Mu, para malaikat yang mulia ya Allah. Ya Allah, Tuhan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang dicabut ghil, rasa dengki, rasa dendam, kesumat, tak puas hati antara satu sama lain, dan itulah preview yang kita perlu amalkan di atas muka bumi ini. Kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina masyarakat yang sentiasa saling menyapa, ada perbezaan tapi dapat menghormati ya. Tuan-tuan boleh bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh nampak gambar di atas skrin di mana sumbangan tuan-tuan disampaikan kepada pelbagai institusi ya Quran, dan kita menggunakan sumbangan itu untuk menghasilkan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti agar Quran mencerahkan, menjadi hidayah, sehinggakan Allah izinkan kita semua mendapat hidayah di dunia dan akhirnya masuk syurga bersama. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ulangan jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar hidayah Allah sampai kepada seluruh alam dan semua kita masuk syurga bersama. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.